Salam sejahtera, Anda bersama saya Salwina Saripun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Belas kes kematian dan 678 kes positif baharu COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini. Bilangan kes kematian itu adalah yang tertinggi sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, 8 daripada 12 kes kematian di Sabah hari ini dilaporkan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. 2 kes di Hospital Duchess of Kent, Sandakan dan 1 kes masing-masing di Hospital Kudat dan Hospital Tawau. Pesakit terdiri 6 lelaki dan 6 wanita berusia 14 hingga 80 tahun dan kebanyakannya mempunyai sejarah penyakit kronik. 12 kematian terbaru ini menjadikan kes kematian yang dilaporkan di Sabah meningkat kepada 131 kes. Kluster Rumah Merah di Menggatal menyumbang kepada lonjakan kes COVID-19 di Kota Kinabalu hari ini. Laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 3 November 2020 adalah sejumlah 139 kluster, termasuk 2 kluster baru pada hari ini. Daripada 139 kluster aktif, 38 kluster ada pertambahan kes dan 101 kluster tiada pertambahan kes. Kita mulakan dengan kluster pertama, iaitu kluster Rumah Merah di Kota Kinabalu, Sabah, iaitu merupakan depo tahanan sementara. Dan hari ini ada pertambahan 229 kes, menjadikan jumlah kes 404. Jumlah individu yang disaring setakat ini adalah 1,431. Kluster penjara Kepayan di Sabah pula ada pertambahan 44 kes, jadikan jumlah kes 1,760. Jumlah yang disaring adalah 3,896. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Kota Kinabalu mencatatkan 341 kes positif baru hari ini dengan 67.2% atau 229 kes direkodkan daripada kluster Rumah Merah membabitkan Pusat Tahanan Sementara Pendatang Asing Tanpa Izin Pati di Menggatal. 42 kes positif lagi dicatatkan daripada kluster penjara Kepayan. Bagi menampung kapasiti ujian saringan COVID-19 di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyalurkan peruntukan untuk mewujudkan 2 makmal molekular tambahan di Hospital Tawau dan Hospital Hadatu yang mampu menjalankan 200 ujian COVID-19 sehari dijangka mula beroperasi bulan depan. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah juga telah menerima tambahan 200,000 kit ujian RTK antigen daripada KKM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mengingatkan semua pegawai di lapangan untuk menyegerakan pengagihan bantuan bakul makanan kepada penduduk yang terjejas di negeri ini. Beliau berkata, proses pengagihan itu perlu disegerakan. Arahan telah diberikan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung untuk memantau proses tersebut agar semua penerima mendapat bakul makanan tersebut. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan selepas mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Negeri di Kota Kinabalu hari ini. Sehingga kini, Kerajaan Sabah telah mengagihkan sejumlah 131,052 bakul makanan di seluruh negeri. Dalam pada itu, Haji Ji memaklumkan Kerajaan Sabah sedang meneliti keperluan untuk membenarkan perniagaan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD untuk beroperasi semula. Beliau berkata, sehingga kini 22 lokaliti di Sabah diletakkan di bawah PKPD dan semua sektor perniagaan dan sosial di kawasan ini ditutup sepenuhnya. Katanya, kerajaan negeri memahami nasib banyak pihak
dalam sektor perniagaan yang mengalami kerugian. HJG turut memuji usaha agensi keselamatan atas kejayaan mereka dalam mengawal sempadan negeri. Ia bagi memastikan tiada pencerobohan pendatang asing tanpa izin yang akan memburukkan lagi situasi pandemik di negeri ini. Beliau juga berharap untuk melihat kerjasama antara agensi negeri dan persekutuan dalam menangani situasi pandemik COVID-19 di Sabah. Sabah bakal memperkenalkan Pelan Induk Pembangunan Sosioekonomi. Pelan Induk Pembangunan Sosioekonomi Sabah dijangka diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor dalam masa terdekat. Pelan induk itu akan memperlihatkan hala tuju Sabah dalam memulihkan semula ekonomi negeri ini selepas pandemik COVID-19 berakhir. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, hala tuju ini akan memberi fokus kepada perancangan kerajaan bagi merangsang ekonomi. Apa yang lebih penting adalah membawa Sabah bergerak ke arah revolusi industri 4.0 dengan pengenalan 5G. Katanya, kerajaan faham rakyat berada dalam kesukaran dan kerajaan sedang berusaha melakukan yang terbaik untuk membantu setiap lapisan masyarakat yang terkesan. Atas sebab itu, sebaik saja pandemik ini berakhir, Sabah perlu membina semula kehidupan dan ekonomi dan perlu bangkit sebaik saja perang terhadap COVID-19 ini berakhir. Menteri Pertanian dan Industri Makanan ini berkata, plan strategik baru itu akan dijayakan menerusi dana yang diperoleh melalui pelabur asing dan hasil cukai jualan petroleum berjumlah 800 juta ringgit yang akan dibayar kepada Sabah. Dalam masa sama, Jeffrey berkata, kerajaan negeri juga akan terus memperjuangkan hak Sabah untuk mendapatkan 40% hasil negeri seperti yang termaktub dalam Perkara 112C Perjanjian Malaysia 1963. Beliau berkata, Sabah juga perlu bersedia untuk memanfaatkan dan bekerjasama dengan Kalimantan yang bakal menjadi ibu negara Indonesia yang baru. Pembangunan luar bandar Sabah perlu menjadi fokus utama Belanjawan 2021. Pembangunan luar bandar Sabah perlu menjadi fokus utama Belanjawan 2021 dengan penekanan kepada pembangunan infrastruktur serta jaringan internet selain meningkatkan kemudahan pendidikan dan kesihatan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gunsalam berkata, tumpuan utama bagi infrastruktur ialah jalan raya di kawasan luar bandar yang majoritinya kini pada tahap rendah yang menyebabkan penduduk berdepan kesukaran dalam kehidupan seharian. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah berkata, kebanyakan jalan raya di negeri ini masih tidak sempurna yang secara tidak langsung menghalang rakyat memajukan diri sama ada dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun sosial. Katanya, jalan raya yang rosak dan tidak sempurna ini menyukarkan penduduk memasarkan hasil pertanian mereka yang sudah tentu menjejaskan usaha memajukan sektor pertanian bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dijadual membentangkan Belanjawan 2021 di Dewan Rakyat Jumaat ini. Joachim berkata, jaringan internet yang lemah menyebabkan penduduk luar bandar ketinggalan dalam semua bidang, terutama pendidikan, dan ini jelas dapat dilihat ketika pandemik COVID-19, di mana kesemua kaedah pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam talian. Jurang komunikasi antara bandar dan luar bandar ini perlu diatasi segera, katanya. Selain itu, beliau juga berharap kerajaan melanjutkan tempoh moratorium dalam Belanjawan 2021 selama 6 bulan lagi. Joachim juga berharap Taman Perindustrian di Sabah seperti Taman Perindustrian Kota Kinabalu, Kluster Industri Minyak Sawit POIC dan Sabah Oil and Gas Development Corporation SOGDC dapat diberi perhatian.
Ini semua penting dalam membantu mencana ekonomi dan menyediakan peluang pekerjaan yang akan dapat membantu rakyat keluar daripada kemelut ekonomi sekarang. Sabah merancang untuk membina kompleks pelancongan di Kinabatangan. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah merancang untuk membina sebuah kompleks pelancongan bagi membolehkan pelancong melihat dan mengalami sendiri habitat hidupan liar dan alam sekitar di Kinabatangan. Menterinya, Datuk Jeffrey Arifin berkata, kini terdapat pakej pelayaran bot pesiaran untuk pelancong mengikuti aktiviti bagi memerhati hidupan liar dengan menelusuri Sungai Kinabatangan. Katanya, terdapat banyak spesies hidupan liar di darat, tetapi setakat ini, pelancong hanya dapat melihatnya dari jauh, iaitu di sungai. Oleh itu, kementerian akan menyerahkan kepada Jabatan Hidupan Liar Sabah untuk mengenal pasti tapak yang sesuai untuk kompleks tersebut seperti di Sukau, dan ini termasuk aspek daya maju cadangan itu, anggaran kos, saiz dan kemudahan pembinaannya. Jeffrey berkata demikian kepada pemberita selepas mengakhiri lawatannya ke Sukau, Kinabatangan semalam. Menurutnya, hidupan liar di Sabah, terutama di Kinabatangan, dianggap antara spesies yang terbaik di dunia dan telah menarik ramai kedatangan pelancong asing. Beliau percaya semua pihak termasuk kerajaan harus memainkan peranan dalam usaha pemeliharaan hidupan liar di Kinabatangan. Jeffrey berkata, kementeriannya juga berhasrat untuk mewartakan Sungai Kinabatangan sebagai kawasan habitat tempat perlindungan hidupan liar. Ketika ini, hanya kawasan daratan Kinabatangan yang telah diwartakan sebagai tempat perlindungan hidupan liar seluas 26,000 hektar pada tahun 2005. Selain itu, Jeffrey berkata, kementeriannya merancang untuk meningkatkan infrastruktur pelancongan di Gua Gomantong yang terletak di hutan simpan dekat Kinabatangan. Sekian berita Bonito di TV malam ini. Saya Salvinus Saripun.